Ada 3. Okey. Apa dia? Tuas kelas pertama, tuas kelas kedua, tuas kelas ketiga. Yes, very good. Okay, tuas kelas pertama, tuas kelas yang kedua dan juga tuas kelas yang ketiga. Okay, tuas ni sebenarnya adalah satu palang. Okay, dia berputar pada satu titik yang tetap. Okay, so dia ada 3 perkara yang kamu kena ingat, kena tahu kat mana kedudukan-kedudukan dia. Ada fulcrum, ada beban dan juga ada daya. Okey, kalau tuas cikgu just recall je balik ni. Kamu tengok balik yang cikgu share dekat YouTube tu. Okey. Tuas ni adalah mesin ringkas. Bila sebut mesin, jadi dia adalah mesin tapi dia ringkas. Bila sebut mesin maksudnya dia adalah alat yang memudahkan kita buat kerja. Contoh kalau kita nak buka tin biskut kita pakai sudu. Itu pun sebagai tuas lah tu. Adalah mesin. Tapi mesin apa? Mesin ringkas yang memudahkan untuk kita buat kerja. Okey, jadi tuas ada berapa tadi? Ada 3 kan? Tengok balik nanti. Yang mana yang belum tengok lagi. Okey, scroll balik WhatsApp cikgu tu, tengok link. Okey, buka link, tengok link. Okey, tengok rakaman video cikgu tu. Okey, tuas kelas pertama apa yang berada di tengah-tengah? Apa yang berada di tengah-tengah? Fulcrum. Fulcrum berada di tengah-tengah. Fulcrum tu apa? Fulcrum adalah satu titik yang tidak bergerak. Contoh macam gunting. Okey, gunting dia ada apa ni macam ada apa tu namanya tu? Dia punya Allahu Akbar. Benda dia punya tu kat tengah-tengah tu itu adalah titik yang tidak bergerak, tu fulcrum. Okey, just recall je balik ni Okey, yang kedua, tuas kelas yang kedua, beban berada di tengah-tengah. Okey, contohnya macam kereta sorong kan. Kita isi pasir kat tengah-tengah tu. Okey, dia punya fulcrum dia tu berada dekat dia punya baik cikgu ni tunjuk dekat sini je. Sekejap Okey. Nampak kan? Saya recall je balik Okey, so kereta sorong, tuas kelas kedua beban berada di tengah-tengah. So bila beban berada di tengah-tengah, yang ni adalah beban, yang ni adalah fulcrum. Fulcrum adalah satu titik yang tidak bergerak dan juga ini adalah daya. Daya maksudnya kita kenakan tolakan ataupun tarikan. Okey. Alright. Jadi bila beban berada di tengah-tengah dikelaskan sebagai tuas kelas yang kedua. Okey, tuas yang kelas yang ketiga adalah apa yang berada di tengah-tengah? Daya So daya berada di tengah-tengah maksudnya yang ni adalah fulcrum, satu titik yang tidak bergerak. Kita letakkan beban kat hujung ni dan kita kenakan daya kat tengah-tengah ni. Sama juga dengan joran. Sini adalah fulcrum. So kita tarik dekat sini. So ini adalah daya dan beban adalah ikan. Okey. Jadi so nak ingat dia macam mana tuas kelas kedua, ketiga, pertama, kedua, ketiga ni. Okey, kejap. Ada kawan awak nak masuk sekejap Okey. Siapa yang baru masuk ni? Nur Azizah Harun ni? Siapa? Cikgu nak ambil kedatangan nanti. Siapa Assalamualaikum. Yang baru masuk ni siapa? Senyap pula. Okey. Alright. So tengok tuas kelas pertama F dekat tengah-tengah. Okey. Yang ni beban, B kat tengah-tengah. Yang ni tuas yang ketiga, daya di tengah-tengah. Okey, jadi nak buat macam mana ni? Ada nama F dah kat dalam kelas awak Ada nama Faiz tak? Tak ada. Apa dia? F apa F? FBD Okey, ingat macam tu je lah. Okey, FBD. Fulcrum berada di tengah-tengah, tuas yang kedua beban berada di tengah-tengah, tuas yang ketiga daya berada di tengah-tengah. Okey. So cikgu tak nak detail yang ni sebab cikgu dah bagi rakaman cikgu. So hari ni kita masuk kepada momen daya Topik ni sekejap je, cumanya cikgu nak ajar kamu cara untuk kira Okey, so momen daya. Okey.
Okey, daya yang dikenakan pada suatu objek, okey, boleh memutarkan objek itu pada satu titik tetap. Contohnya macam kita gunakan pelayar ni kan. So kalau kita nak bukakan nut, jadi kita buat putaran, betul tak? Tapi pada satu titik yang tetap. Okey. So titik tetap itu dipanggil sebagai pangsi ataupun fulcrum. Biasanya kita pakai fulcrum lah. Okey, guna perkataan fulcrum. Okey, kesan daya yang dihasilkan disebut momen daya. So bila wujudnya daya, okey, daya, kesan putaran, kesan putaran, bila ada putaran, bila kita buat putaran, jadi akan terhasillah momen daya. Okey, so kesan putaran yang dihasilkan itu disebut sebagai momen daya. Okey, so momen daya ni, kesan putaran itu membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah, betul tak? Kalau tak ada kesan putaran ini, macam mana kita nak buka nut, betul tak? Kan, sama juga dengan kita nak buka sos cili contohnya. Kan? Jadi kita nak buka dia, kita kena buat putaran. Okey, putaran itulah dikenali sebagai momen daya. Okey. Alright. So momen daya dia bergantung pada daya yang dikenakan. Okey, daya berapa nilai daya yang dikenakan dan juga jarak tegak daripada fulcrum ke daya. Okey, contoh kalau kat sini kat sini A ni, ini adalah titik di mana kita pegang. Ni FA ni maksudnya daya pada A daya pada A. Okey, yang ni adalah betul lah. Okey. Yang ni adalah daya bila kita pegang kat sini, daya A. Yang kat sini pula titik B ni, kat sini adalah daya yang kita kenakan bila kita pegang kat sini. FB ni. F ni means force. Force tu maksudnya dalam bahasa Inggeris, force dalam bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu adalah daya. So kalau kita pegang kat sini, kita kenakan daya A. Kalau kita pegang kat sini, kita kenakan daya B. Okey, tapi momen daya ni dia bergantung kepada apa? Kepada daya yang kita kenakan, okey, dan juga jarak tegak daripada fulcrum ke daya. Okey, jarak tegak. Nanti kita tengok macam mana. Okey Okey, contoh kat sini Contoh momen daya apabila spana digunakan untuk mengetatkan nut dan juga semasa membuka pintu. Okey, mana satu fulcrum? Fulcrum ni adalah sini, kat sini. Fulcrum adalah satu titik yang tidak bergerak, pangsi ataupun fulcrum. Okey, kita kenakan momen daya. Momen daya tadi apa? Kesan putaran. Okey, ni nut. So, kan tadi apa dia momen daya tadi tu? Bila ada apa? Bila dia bergantung kepada daya yang kita kenakan dan juga jarak tegak. So yang ni tangan kita kenakan daya. Sekejap Seeloknya awak pakai MOE punya email. Jadi cikgu tak perlu nak admit awak. Okay. Alright. Wafi je pakai. Wafi Said pakai MOE. Okay. Daya, yang ni daya, kita kenakan daya, okey, untuk hasilkan putaran. Nampak tak yang arrow warna merah ini, kita hasilkan momen daya. So momen daya bergantung kepada daya yang kita kenakan dan juga jarak tegak. Jarak tegak tu maksudnya adalah daripada fulcrum ke daya. Daripada fulcrum, satu titik yang tidak bergerak pergi ke daya. Okey, itu adalah jarak tegak. Okey. Okay, sama juga dengan bila kita buka pintu. Okay, so ini adalah encel ini bertindak sebagai fulcrum. Okay, kita tolak pintu ataupun kita buka pintu sebab daya ni adalah tolakan ataupun tarikan. Okay, so macam ni dia tarik pintu kan. Okay, so jarak daripada fulcrum ke daya ini adalah dipanggil sebagai jarak tegak. Ni jarak dia. Dan kesan putaran itu dipanggil sebagai momen daya. So makin tinggi daya kita kenakan, so makin tinggilah momen daya. Okey, siapa tak faham? Siapa tak faham? So yang paling penting sekarang ni adalah momen daya dia mesti melibatkan dua perkara, iaitu daya yang dikenakan dan juga jarak tegak. Jarak tegak ni apa? Jarak daripada fulcrum ke daya. Boleh?
Boleh anak-anak? Respon please. Boleh. Okey, bagus. Boleh, Okey, Kak. next. Macam mana kita nak kira momen daya? Okey? Macam tadi ni momen daya apa tadi? Kesan putaran yang dihasilkan. So ini adalah fulcrum, pangsi ataupun fulcrum. So ini adalah jarak tegak. Jarak tegak adalah jarak daripada fulcrum pergi ke daya. Okey. Okey, momen daya, so kita nak kira momen daya. Momen daya sama dengan daya mesti dalam unit Newton. Kalau dibagi dalam kilogram, contoh dia kata jisim pelajar ni 40 kilogram. So jadi apa daya dia? So kalau 40 kilogram, so daya dia kita kena convert kepada Newton. So macam mana kita nak convert 40 kali dengan 10 Newton. So 400 Newton. Daya mesti dalam Newton. Kita kena convert dulu kilogram kepada Newton. Okay, so daya darab dengan jarak tegak dari pangsi ke daya. Okay, jarak tegak pula dalam meter. Okay, so unit dia akan jadi apa momen daya ni? Apa unit dia? N darab M, dia jadi apa? N darab M jadi apa? N darab M jadi apa anak-anak? N darab M jadi apa? NM lah. NM ni apa? Newton meter. Jangan awak senyap gitu. Kan cikgu left tang. Okey. NM ni apa? Newton meter. Okey. Okey, nampak? So unit bagi momen daya adalah Newton meter. NM. Newton meter. Newton datang daripada mana? Daripada daya. M meter datang daripada mana? Jarak tegak dari pangsi ke daya. Jarak tegak daripada pangsi ke daya. Nampak? Ni daya, ni pangsi. Pangsi tu apa? Fulcrum. Satu titik yang tidak bergerak. Okey. Okey, contoh kat sini. Okey, berapa ni? Berapa momen daya? Berapa momen daya please? Respon. Cikgu tak nak buat lah kelas kalau macam ni, senyap je. Berapa momen daya ni? Macam mana kita nak buat? Momen daya sama dengan apa? N darab M. Ya, dalam Newton darab dengan apa? M. M tu apa? Jarak Meter. tegak dari pangsi. Pangsi ni apa? Jarak tegak daripada fulcrum. Okey, so jadi daya 50 Newton, jarak tegak mesti dalam unit meter. So kalau 20 cm nak tukar dalam meter kena bagi apa? 20 bahagi dengan 100. Jadi 0.2 meter. So 0.2 meter. So apa jawapan dia? 5 kali 2, 10 kan? Okey, 10 Newton meter. Okey, faham tak? Faham? Faham. So momen daya ni adalah kita nak kira berapa daya yang dikenakan untuk menghasilkan putaran itu. Jadi maksudnya kalau kita tinggi daya kita kenakan, so tinggilah momen daya tu. Okay? Okay. So momen daya, kejap cikgu padam. Momen daya ni, okay, dia ada dua arah. Dia ada dua arah. Iaitu sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okay, kalau macam ni ikut arah jam ke lawan arah jam ni? So kita kata apa? Dia kata dapati bahawa arah momen daya untuk mengetatkan nut adalah ikut arah jam. Untuk ketatkan nut. Tapi kalau untuk longgar nut, dia terbalik lah. Okay, melawan
melawan arah jam. Okay. So kita tengoklah kesan putaran tu ikut mana. Kalau ni dia nak ketatkan nut, so ikut arah jam. Okay, buka nut, melawan arah jam. Okay. Alright, so momen daya dia akan bertambah sekiranya, macam cikgu kata tadi lah, magnitude daya bertambah. Magnitude tu apa? Nilai daya. Maksudnya orang yang mempunyai fizikal badan yang lebih besar, dia punya daya dia lebih besar. Okay? So magnitude daya dia bertambah, bila magnitude daya bertambah jadi mengenakan daya yang lebih besar. Magnitude tu adalah nilai daya. Okay. Ataupun momen daya bertambah jika magnitude daya, nilai daya itu lebih besar. Ataupun jarak tegak daripada pangsi ke daya bertambah. Kalau makin panjang ni, jarak ni maksudnya momen daya itu menjadi lebih besar. Okay. Alright. Okay, momen daya yang lebih besar dihasilkan apabila daya dikenakan pada jarak yang lebih jauh dari titik putaran. Makin jauh, makin tinggilah nilai momen daya. Okay. So kita tengok yang ni pula. Prinsip momen pada tuas. Okay. Bila sebut tuas je dia ada 3 perkara. Dia ada daya, dia ada fulcrum dan juga ada beban. Okay. So dia kata bahawa beban dalam Newton darab dengan jarak beban daripada fulcrum. So ini adalah jarak beban, nampak? Beban kepada fulcrum dinamakan sebagai jarak beban. So jarak beban should be bukan N, sepatutnya M dalam meter. Okey, sama dengan daya. Okey, ni daya darab dengan jarak daya dari fulcrum. So jarak daya daripada fulcrum yang ini. So dalam meter. Okey, ini adalah prinsip momen pada tuas. Kamu kena pairing, kamu kena betul. Daya dengan jarak daya, beban dengan jarak beban dalam meter. Okey. Okey. Berat beban, dia menghasilkan momen daya ikut arah jam. Okey, berat beban ini dia hasilkan momen daya kesan putaran ikut arah jam. Okey. Daya yang dikenakan menghasilkan momen daya lawan arah jam untuk mengimbangkan papan itu dalam keadaan mengufuk. Jadi kalau satu ikut arah jam, daya ni pula dia akan hasilkan momen daya lawan arah jam. Jadi bila ada satu ikut arah jam, satu ikut lawan jam, so papan ni, ni adalah papan. Okay. So papan ini akan seimbang. Okay, papan ini akan seimbang dalam keadaan yang mengufuk. Macam kita main, kita main jongkang-jongkit kan? Kalau kawan kita lagi berat ataupun jisim badan dia lagi tinggi daripada kita, dia akan jatuh ke bawah, betul? Yang ni akan naik ke atas. Tapi untuk pastikan, okay, pangsi ni ataupun papan ini dalam keadaan yang seimbang, okay, jadi dia punya berat beban ni, momen daya dia ikut arah jam, daya pula momen daya ni lawan arah jam. Jadi barulah dia seimbang. Papan tu dia tak jatuh sebelah lah. Okay. So momen yang dihasilkan oleh daya adalah sama dengan momen yang dihasilkan oleh beban. Maksudnya kesan putaran dekat daya dengan beban ni sama. Jadi menyebabkan papan itu dalam keadaan yang seimbang. Okey, jadi oleh itu hasil darab magnitude daya dengan jarak tegak daya daripada fulcrum adalah sama dengan hasil darab magnitude beban dengan jarak tegak beban daripada fulcrum. Maksudnya macam ni lah. Okey, beban, okey, darab dengan jarak beban daripada fulcrum dalam meter sama dengan daya. Okey, daya darab dengan jarak daya daripada fulcrum. Okey, jadi papan itu akan seimbang. Okey, kita tak nampak kalau kita tengok contoh. Okey, tengok kat sini. Rajah 8.29 menunjukkan, okey, dua budak duduk di atas sebuah jongkang jongkit. Apakah jarak jiayin dari fulcrum supaya jongkang jongkit itu diseimbangkan? Balik semula kepada rumus tadi. Okey, macam mana rumus tadi?
daya darab dengan jarak daya. Okey. Yang ni daya dalam Newton, jarak daya dalam meter sama dengan beban dalam Newton darab dengan jarak beban. So macam mana kita nak tahu mana satu beban, mana satu daya? Jadi kita assume sahaja. Okey, kalau Jiayin ini adalah daya, so kita buat dia sebagai daya. Okey, so Wing Hong ni adalah beban. Okey, jarak dia. D ni, okey, jarak. Okey, kalau kita kata Jiayin tadi adalah daya, Wing Hong ni adalah beban. So daya ni jarak daripada daya ni ke fulcrum. Fulcrum ni yang ni adalah fulcrum ni adalah fulcrum. Jadi kita tak tahu yang Jiayin punya sebab dia D kan, yang ni yang kita kena cari. Manakala Wing Hong beban dia 300 Newton. So jarak beban, ni jarak beban JB. Okey, jarak beban adalah 2 meter. So kita terus masukkan dalam rumus. Okay, daya Jiayin berapa? 200 Newton. Darab dengan jarak daya. Ada tak? Kita tak tahu kan? So darab dengan D, kita tak tahu. Sama dengan beban berapa? Kita andaikan sebagai beban Wing Hong ni sebagai beban 300 Newton. So darab dengan jarak beban, tengok jarak dia berapa daripada fulcrum? 2 meter. Okey, jadi selesaikan konsep matematik sahaja ni. D sama dengan 300 Newton darab dengan 2 meter bahagi dengan 200 Newton. So potong Newton potong. Yang ni kosong potong. 2 potong. So tinggal berapa? So jarak ni adalah 3 meter. So dapatlah 3 meter kat sini. Okey, siapa tak faham? Siapa tak faham? Yang ini untuk bila dia melibatkan prinsip moment pada tuas. Tadi prinsip moment saja tadi tu. Tadi moment daya. Yang bila ada kesan putaran tu. Bila kita nak buka nut tu. Okey. Yang ni adalah pada tuas. Okey. Jadi okey gitu. Okay, kita tengok yang seterusnya pula. Okey. Contoh yang kedua. Okay, Rajah 8.3 menunjukkan seorang lelaki cuba menggerakkan batu besar berjisim 100 kg. Okey, batu besar berjisim 100 kg. Menggunakan sebiji batu kecil sebagai fulcrum. So ini adalah fulcrum batu kecil. Okay, jarak di antara batu besar dan batu kecil adalah 0.5 meter. Maksudnya daripada batu besar dengan batu kecil ni adalah 0.5 meter. Ni jarak apa yang dibagi ni? 0.5 meter tu jarak apa tu? Jarak beban ke jarak daya? 0.5 meter jarak beban ke jarak daya? Anak-anak? Jarak beban. Yes, very good. Okay. So 0.5 meter adalah jarak beban. Yang ni baru kita kira sebagai jarak daya. Okay, jarak daya. Okay, jadi jarak di antara lelaki itu dan batu kecil adalah 2 meter. So ini baru jarak daya 2 meter. Okay. So hitung magnitude daya. Nilai daya yang diperlukan, yang perlu dikenakan oleh lelaki itu untuk menggerakkan batu besar. So kita assume bahawa daya tarikan graviti adalah 10 Newton per kilogram. Yang ni yang macam cikgu kata tadi itulah. Macam contoh kalau lelaki ni jisim dia 50 kilogram. Ni sangat ringan sangat. Kita nak tukarkan kepada Newton, so kita darab dengan 10 Newton per kilogram. Ada lagi nak masuk sekejap Cikgu nak habis dah ni. Sekejap. Azrin, okey. Okey, jadi jadinya 50 kilogram kali dengan 10 Newton. Contoh je ni jadi potong jadi dapatlah 500 Newton. Ni contoh. Jadi kalau dibagi jisim dalam kilogram, kita kena tukarkan dalam Newton. Faham So kalau untuk yang ni kita balik semula kepada rumus tadi. Okey? Beban. Okey, nak buat daya, buatlah daya. Daya darab dengan jarak daya sama dengan beban
darab dengan jarak beban. Okey. Jadi daya, tahu tak daya? Daya lelaki ni kenakan, tak tahu kan? Jadi kita buat X. Okey, darab dengan jarak daya, jarak daripada lelaki ni ke fulcrum adalah 2 meter. Sama dengan beban 100 kilogram, kita kena tukar dalam Newton dulu. So kena darab dengan 10. So jadi 1000 Newton. Okay, darab dengan jarak beban, jarak daripada beban ke batu kecil ni adalah 0.5 meter. Okay, jadi selesaikan macam biasa matematik. X sama dengan 1000 Newton darab dengan 0.5 meter bahagi dengan 2 meter. Okey, berapa jawapan dia? 2 kali 1, 2 kali 200, 200 kali 0.5. So jawapan dia adalah 250 apa? Ni daya dia adalah dalam Newton. Okey? So laki ni berat dia, bukan berat, jisim dia adalah 25 kilogram sahaja. Okey? Kalau kita tukarkan ke dalam kilogram. Tapi kalau daya kita kena tetapkanlah dalam Newton. Okey? Okey. Habislah yang kita belajar hari ni. Kejap. Habis dah. Okey? Alright. So kita tengok jap buku proses skill Okay, tengok sama-sama buku proses skill. Okay, muka surat berapa? Buku proses skill. Muka surat. Okay, 107. Kita tengok soalan nombor 3 Sekejap. Okay, kita buat sama-sama Okay. Okay, cuba tengok soalan nombor 3. Ada dengan awak tak ni sekarang buku? Muka surat 107 soalan nombor 3 Okay, dia kata ada tak? Ready dah? Ready tak? Video. Okay alright. So kita tengok soalan nombor 3. Selesaikan masalah yang diberi dengan menggunakan formula bagi prinsip tuas yang berikut. Okay, beban darab dengan jarak beban dari fulcrum sama dengan daya darab dengan jarak daya dari fulcrum. Okay, tengok A. Jika daya 200 Newton dikenakan. So dia kata apa tadi? Okay, kita salin balik rumus dia. Beban darab dengan jarak beban sama dengan daya darab dengan jarak daya. Okay. So dia kata apa? Kalau daya yang dikenakan, okay, soalan ni dia bagi daya sama dengan 250 Newton. Dikenakan oleh lelaki itu untuk menaikkan batu besar. Berapakah berat batu besar itu? So berapa jarak daya dalam soalan itu? Berapa jarak daya? Jarak daya adalah daya dan adalah jarak daripada daya yang dikenakan oleh lelaki itu sampai ke batu kecil tu adalah fulcrum. Berapa kat situ? Jarak daya dia? Berapa nak? Sayang. Oh sayang. Jarak daya berapa tu? 3 meter. Okay, yes. Okay, batu besar kita tahu tak berapa? Dia punya daya tak tahu kan? So beban kita tak tahu. Beban kita tak tahu sebagai yang tak tahu kan? So jarak beban ni berapa? Berapa jarak beban anak-anak? Daripada 1 meter. batu. Yes, 1 meter. Okay? Alright, jadi kita teruskan. Apa cikgu tak boleh ni? Sekejap Dah mouse lain batuk pun. Okay. So, okay tadi beban. Okay, beban kita tak tahu X. Darab dengan jarak beban 1 meter sama dengan daya 250 Newton. Darab dengan jarak daya 3 meter. Okay, so X sama dengan 250 Newton darab 3 meter bahagi dengan 1 meter. So berapa jawapan dia? 250 kali 3, so dapat 750
Potong yang ni dalam Newton. So daya yang dikenakan oleh lelaki itu adalah, bukan daya, beban beban, nilai beban, nilai batu besar itu adalah 750 Newton. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Okay. Alright. So dia kata, okey, tengok kat situ. Apa nilai yang dibagi? Berapa daya yang diperlukan untuk menaikkan beban 400 Newton? So dia bagi beban adalah 400 Newton. Okay. Jarak beban berapa anak-anak? Berapa jarak 50 beban? cm. Are you sure 50 cm? Macam mana buat? Betul tak? Rasa-rasa betul tak jawapan tu? Khadijah kan? Betul tak 50 cm? Yakin tak jawapan Khadijah tu? Tak. Okey, betul lah tu. Okey, kenapa? Kerana 100 cm. Okey. Kita gini kalau cikgu lukis lah. Cikgu nak lukis, alamak cikgu lukis ni masalah okey. Ni kaki dia kan. Okey, kat sini beban kan. Ni wheelbarrow cikgu. Kat sini fulcrum ni adalah fulcrum F. Okey. So sini adalah beban, kita isikan dengan apa? Pasir ke apa ke. Sini adalah daya Sini daya. Okey. Jadi beban dengan jarak daripada beban pergi ke daya ni adalah 50 cm kan. Okey, biarlah dia punya nampak macam janggal je, tak apalah, panjang pelik je, tak apalah Jarak daripada fulcrum pergi ke daya adalah 1 meter. Okey, boleh tak kita nak tukar, seeloknya awak tukar dalam meter lah kalau awak nak buat dalam sentimeter, make sure yang ni pun kena sentimeter. Tapi cikgu nasihatkan awak tukar dalam meter lah, senang. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan? So beban dia berapa tadi? Beban dia adalah 400 Newton kan? Okey, so 400 Newton darab dengan jarak beban adalah jarak daripada beban ni ke fulcrum. Kat sinilah. Okey, kat sini. Jadi kat sini ni 100 meter. Kita kena tolak lah dengan 50 cm ni. Okey, jadi berapa? 0.5 meter kan? Okey. Jadi darab dengan 0.5 meter. Sama dengan, daya, kita tahu tak daya? Daya kita tak tahu kan? Daya darab dengan jarak daya adalah jarak daripada fulcrum ke daya. Kan 1 meter. So 1 meter. Okey. Jadi macam mana nak selesaikan? Selesaikanlah 400 darab dengan 0.5 dapat berapa? Okey, daya sama dengan 400 Newton darab 0.5 meter bahagi dengan 1 meter. So M potong M, 400 darab dengan 0.5, so dapat berapa? 200 Newton. Okey, itu jawapan dia. Okey? Ada salah tak? Ada tak masalah anak-anak? Ada masalah tak? Hello? Faham tak ni? Tanya faham ke tak? Ada masalah ke tak? Senyap juga. Faham. Okey, baik Okey, pandai, bagus. Okey. Okey, nak lagi? Kita tengok last Kita tengok last. Muka surat 109. Okey, yang tu tentang momen daya Momen daya senang je. Momen daya yang bila pakai spanner kan. Okey, hitung momen daya bagi situasi soalan nombor 4. Okey, muka surat 109. Hitung momen daya bagi situasi P, Q, R dan S. Dalam aktiviti ini jika daya tertentu dikenakan. Okey, untuk 4A. Okey, saya kata apa? Momen daya sama dengan daya darab dengan jarak tegak
dari pangsi, dari fulcrum dari fulcrum ke daya kan. Tadi kita belajar dah. Okey. Jadi untuk soalan 4A, sekejap okey, untuk soalan 4A ni, okey, so dia kata apa? Momen daya sama dengan berapa? Momen daya, okey, daya dia berapa kat situ? Daya dia adalah 15 Newton. Darab dengan jarak tegak. Jarak tegak daripada pangsi adalah 0.2 meter. So jawapan dia apa kat sini? 15 darab 0.2. So dapatlah 3 Newton meter. Itu untuk soalan 4A Okey, tengok pula soalan 4B. Okey, so dia nak momen daya. Momen daya sama dengan berapa daya yang dikenakan tu anak-anak? Berapa daya sayang? 10 Newton. 10 Newton. Okey, jarak tegak dia berapa? Bagi papa. Jarak tegak dia berapa? 0.3 meter. meter. So, 10 darab 0.3, 3 Newton meter. Okey, senang je kan? Okey, C pula. Okey, momen daya dia berapa? So, sekarang ni dikenakan daya. Daya adalah 10 Newton darab dengan momen daya jarak tegak dia kat situ 0.8 meter. Okay, so sama dengan 10 darab 0.8, so 8 Newton meter. Okay, D pula. Cikgu bincang terus, kita buat terus. Okay, so momen daya dia berapa tu? Daya dia kenakan daya 40 Newton darab dengan jarak tegak daripada pangsi adalah 0.2 meter. So 40 darab 0.2 meter, 8 Newton meter. Okey, beres. Okey, so yang tu soalan muka surat 107 tadi kita dah buat dah kan? 107 dah buat dah sebelum ni. Okey, 108, 109, kamu cuba sambung buat sendiri. Nanti kalau ada masalah tolong tanya cikgu. Okey. Boleh? Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak anak-anak? Ada tak soalan sayang? Intan Payung. Allah. Habis dah ni. Siapa baru masuk ni? Siapa Nur Azizah Harun ni? Siapa Nur Azizah Harun? Siapa Nur Azizah Harun? Kengo Fukushima ni siapa? Ada Ham. Ada Ham Oh, ada Ham. Cikgu habis dah ada Ham. Okey. Apa nanti kalau yang tak sempat nanti cikgu share dekat dalam ni, cikgu bagi link Facebook. Okey. Siapa Nur Azizah Harun? Cikgu nak tanda kedatangan ni. Kalau dia dah left dah. Okey. So itu je anak-anak ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik. Bye-bye. Cikgu. Terima kasih sama. cikgu. Cikgu. Okey, bye-bye. Terima kasih. Sama.